Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah yang melimpahkan rahmat kepada kita. Segala puji kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang telah gugur di medan pertempuran demi menegakkan agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada kaum ibu-ibu yang dikasihi Allah sekalian di petang yang bertuah ini, dari petang yang sangat beruntung bagi kita, yang mana sama-sama saya berkongsi dengan kaum ibu-ibu sekalian, dengan peminat kita, demi untuk kita nak mencarikan jalan-jalan yang diredakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah, apa khabar semua kaum ibu-ibu dan juga peminat kita. Harapan saya semoga dalam keadaan sihat selalunya. Walau kita duduk dalam keadaan yang begitu tak apa bagus mana, kerana apa? Kerana khabarnya mari pula kata COVID tu dah mari pula, tapi sikit-sikit. Tapi insya-Allah kita sebagai hamba Allah, InsyaAllah kita tak akan jumpa, tak akan temu dengan benda-benda lah tu, insyaAllah. Kerana kita ni dah siap sedia menjagakan diri kita jauh daripada mana-mana mari hingga sampai pada hari ni. Jadi marilah benda apa-apa sekalipun itu adalah cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak rasa bimbang. Cuma kita tu ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan terlupa, jangan kita lalai, jangan kita ralik dengan tugas-tugas yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ni amat bertuah bagi saya dapat berjumpa pula dengan kaum ibu-ibu dan peminat kita. Agaknya lama saya ni, lama-lama sekali timbul. Lama-lama sekali oleh kerana saya ni ada kerja, ada urusan yang tak dapat dielakkan. Lama-lama sekali pun tak ada apalah. Saya pun dengan penuh suka hati dapat berjumpa dengan peminat-peminat kita pada hari ini. Sedikit sebanyak yang saya cari nak berkongsi, nak keluarkan apa nama ni, fikrah-fikrah untuk kita nak tukar fikiran kita sama-sama, nak mencarikan jalan yang lurus bagi untuk kita bersama, insya-Allah. Pada petang ini saya cuba bawa mari sedikit kata-kata nasihat. Kalau ada salah silap yang saya nak bawa mari ini, harap maaflah. Kerana saya ni pun nak berkongsi pakak-pakak waktu baik fikrah, mencarikan jalan-jalan yang baik untuk ibu-ibu dan kita semua tu, nak carikan jalan yang diredakan oleh Allah, insya-Allah. Pada petang ni tu saya kutip sikit sepatah kata untuk hari ni saya ambil adalah untuk kaum suami, untuk bagi suami untuk dalam membinakan rumah tangga yang bahagia, untuk nak membinakan rumah tangga yang bahagia. Saya cuba buat di sini tugas yang bagi si suami, tugas tanggungjawab si suami. Apakah yang dia tugas yang diperwajibkan di atas kepada suami itu? Tanggungjawab terhadap isteri, terhadap rumah tangga, semualah. Kerana suami, apabila sebutkan suami ni ayah atau bapa, adalah ia tu adalah seorang pemimpin dalam membinakan keluarga bahagia, insya-Allah. Di sini dia wayak kata ada 15 belah dosa, 15 perkara dosa-dosa suami yang dibencikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ni kos bagi suami, cuba kita dengar yang mana gatik yang kita agaknya kita ni tak sempurna lagi. Dalam ni bukan kata semua boleh ada lah. Satu dua tu dalam ni kena ada lah tempat kita ni tak sempurna lagi, insya-Allah. Cuba kita buatlah, kita tak say jadi seorang suami yang tak bertanggungjawab, suami yang cuai dalam rumah tangga. Apabila kita niat di hati kita nak membinakan rumah tangga, maka kita nak kepada kebahagiaan dalam rumah tangga kita, insya-Allah. 15 perkara ni bagi si suami, kalau dia tak boleh nak maksana ke 15 ni, maka Allah ni tak sukalah kepada laki yang tak boleh tunaikan dalam 15 perkara ni, insya-Allah. Nah, kalau gitu salah satunya saya nak bagi di sini, salah satunya tanggungjawab kita sebagai seorang suami yang nak uri nombor satu sekali. Yang pertama ialah kita kena ada si suami tu, kena ada perasaan cemburu terhadap isterinya. Kena ada perasaan cemburu. Cemburu di sini ni bukan kata kita cemburu bimbang takut isteri kita ni berlaku benda-benda yang masa kata hidup jadi-jadi dengan orang lain lah, mudah-mudahan kita kata. Ya, kita kena cemburu semua. Apabila kita kahwinkan seorang perempuan, ambil menjadi isteri kita, dan kita niat di hati kita kata kita nak bimbing isteri kita jadi seorang yang baik, dan insya-Allah anak kita jadi seorang yang baik juga, dia anak-anak yang baik juga. Maka di sini kita kena cemburu kepada isteri kita, dan kita kena cemburu kepada anak-anak kita. Lagu mana? Kita kena jaga, jaga, beringat isteri kita, bimbang takut apa dia terjerumus, tergelecoh, dia jatuh dalam benda-benda yang tak disukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu kena jaga situ. Kena jaga tengok, kena perhati tengok, kena beringat tengok isteri kita. Dan apabila jadi isteri kita, kita nak jaga apa kau dari sehari, cara pakaian isteri kita, cara amal ibadat isteri kita, cara semua. Seolah kata semua tu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Kena jaga. Isteri misalnya misalnya saya buat tubik di sini, mudah-mudahan katanya, misalnya kata supaya kata isteri kita nak keluar pada rumah. Nak keluar pada rumah tu ikutlah. Nak pergi kedai ko, nak pergi kenak ko, nak pergi di mana saja tu kita kena sensor tengok. Kita kena perhati tengok isteri kita tu keluar pada rumah tu, adakah dia pakai yang cukup sepenuh mengikut Islam ke tak? Kita lah sebagai suami tu, kalau kita tak tengok di situ, terlepaslah isteri kita saat ni dia buat kadang-kadang setengah tu dia buat mengikut bahasa dia suka. Misalnya katanya pakaian tu ketat, ataupun tak pakai stoking, atau pakai baju sikat, pakai ke lubur labuh. Semua ni adalah tanggungjawab kita sebagai suami. Kena cek tengok, kena perhati tengok, kena duduk dalam perhatian kita. Kenapa? Nak jaga tengok bimbang takut isteri kita saat ni. Dan termasuk dalam golongan hamba yang suka buat daripada benda hak Islam, hak Allah lain. Kita kena jaga situ. Ni amanah kita sebagai seorang suami. Salah satunya kita kena ada sifat cemburu. Cemburu ni makna nak perhati. Pasal cemburu semua. Nak tengok dia semaya kedok lagi, dia semaya awal waktu ataupun akhir waktu. Ada dia ni dengan pakaian dia, dengan apa semua di bawah pemerhatian kita. Makna kita tak boleh nak buat makna, tak boleh nak lepas ikut si, lock wigi ikut si, ikut dia jadi lagu mana kelah gila. Ni tak boleh. Ni tanggungjawab tak kita. Kita sebagai suami kita kena jaga benda ni. Tu dia Mari yang dua, yang pertama tadi itu kita nak cemburu cemburu bahasa curiga terhadap isteri kita. Kena makna kena perhati semua. Tengok dia tu. Mari yang kedua pula, tak boleh juga sini, tidak setia terhadap isteri. Lagu mana? Kadang-kadang ni ya orang kahwin ni, laki bini suami isteri, apabila dia menikah, apabila dia bina satu keluarga, dia kena ada perasaan apa dia setia, maknanya sesat. Dia sesat tokan. Ada apa-apa tu, ada rasa apa dalam hati kita tu, kita kena pakai bincang. Tak boleh. Dan awak jadi kita ni keluar pada umur kita gitu buat berlaku benda-benda yang tak molek lah.
Benda-benda yang tak molek, tak sesuai bagi kita. Mata kita ni duk kita tengok gapo dia banyak ataupun kita ni, kita sebagai suami keluar pada rumah, kita kena jaga juga. Jaga mata kita pergi pandang benda apa, benda haram ke, ataupun jaga kemaluan kita. Kita sebagai suami pun kena jaga juga benda tu. Kena pakat jaga. Isteri kita pun support tu juga, dan kita pun support tu juga. Kena pakat jaga. Apa dia? Daripada benda-benda yang tak molek. Di sini dia nak apa dia? Nak kita tu setia di antara suami dan isteri tu kena pakat-pakat setia. Kalau ada apa-apa silap tak faham, kita kena tiba bincang dan kena bercara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam keluarga kita itu. Kena ada sifat setia dia panggil sesat, kalau saya kata sesat tu kan. Gimana-mana kita kena ada supaya isteri support tu pergi lah mana-mana dia ada sifat setia terhadap suami dia. Dia pergi mana-mana, dia tak akan berlaku benda-benda yang tak molek. Kerana di hati dia tu dia takut pada Allah, maka dia mesti setia kepada suami dia, dan suami dia pun support tu juga. Keluar pada umur tu kena hati dia tu kena takut pada Allah dan kena setia kepada isteri dia. Tu dia dah. Mari yang tiga pula. Ni yang tiga ni kita tak boleh tak boleh kita nak menyerahkan kuasa anak bini isteri kita tu jadi ketua dalam rumah tangga tu, tak boleh. Kita sebagai suami, kita sebagai lelaki, Allah berikan lelaki ni gagah, kuat dengan pemikiran dia, dengan tubuh badan dia. Lelaki pemikir dia tu pergi jauh lebih pada perempuan lagi. Maka di sini tak boleh kita nak menyerahkan isteri kita jadi ketua, mimpin dalam keluarga tu, tak boleh. Kena duduk di lelaki menjadi pemimpin dalam keluarga. Tu dia dah. Dalam Islam dia tak menggalakkan bagi perempuan tu jadi ketua. Sebab apa dia? Kerana perempuan ni banyaklah kekurangan bagi dia, sifat-sifat yang lemah bagi dia tu banyak, tak sama dengan lelaki. Maka di sini kena suamilah jadi ketua, memimpinkan dalam keluarga. Kerana dialah yang akan jadi warna. Apa-apa yang dalam keluarga dia, dalam rumah tangga dia tu, suamilah orang yang memimpinkan. Semuanya, anak dia, isteri dia, semua tu bawah pimpinan daripada seorang lelaki, iaitu ayah. Dia jadi ketuanya. Mari yang keempat pula, jangan kita boyak-boyak lelaki ni. Kita lelaki ni, kita sebut lelaki ni, seorang kita tengok lelaki ni seorang yang gagah, dan kita tengok dia tu gagah dengan berani dengan apa, maka tak boleh. Lelaki ni, suami lagu ni tak boleh. Apa-apa ni suka marah. Ada apa-apa salah sikit tu suka buat tubik. Suka buat pada keluar emosi dia, perasaan marah dia tu, suka marah kepada isteri. Tak boleh, kena ada headphone. Dia kena ada panggil ada headphone lah. Ada apa-apa kena ada headphone. Kita nak buat apa-apa kena ada headphone. Bukan kata semata-mata kelik mari marah, kok ni pun tak kena, buat kau ni pun tak kena, situ pun salah. Tak boleh juga. Dia kena ada headphone. Nak buat apa-apa dia kena ada. Dia kena kira cara pergi mari. Tak boleh payah kata Tino nampak tengok seorang Tino yang lemah. Dia lemah. Nampak kata Tino ni nampak seperti jenis pesing tak rok lah. Lemah tak nak lawan dengan orang gini. Maka kita sebagai suami, kita rasa kita ni gagah, boleh tunjuk baikkan dengan dia. Apa-apa pun suka marah pada isteri kita. Tak boleh sini Ada apa-apa mesti kita kena bincang, kena bercara, kena kecek. Kerana dia tu adalah isteri kita, boleh kira bercara. Ni dia. Mari pula yang kelima, bakhil, terlalu kupik. Tak boleh juga kita jadi seorang suami. Tak boleh kupik dengan siapa, tak ada uwi, bakhil berdoa. Dia tak uwi nafkah kepada isteri kita untuk nak gunakan dalam rumah tangga. Nak beli lah nasi, nak beli beras, nak beli semua nak guna dalam keluarga tu, maka kita tak ada uwi situ, tak boleh juga. Kita kena beri. Hari-hari kita kena beri nafkah di sini untuk dia nak gunakan sekadar dalam rumah tangga. Tak boleh kupik lah jok ni, tak boleh. Siapa bakir tak jambu hingga siapa satu hari tu adalah Hindun tu pernah pergi mengadu pada Rasulullah kerana Abu Sufyan tu tak pernah beri nafkah pada dia. Maka di sini Rasulullah ayat terkana boleh ambil sekadar untuk nak gunakan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam keluarga, untuk nak beli barang dalam nak guna dalam keluarga dia tu boleh. Tu dia dah. Mari yang keempat pula, yang ke-6.
sifat ada sifat benci. Dia suka tak apa kena benci kepada isteri, tak boleh juga. Suami ni tak boleh juga. Nak ada sifat benci, tak tahu kata apa benci. Dia tak mau benci kepada pada isteri, tak boleh. Kita ada apa-apa, kita kena bincang, kena musyawarah, kena tanya, kena pakat-pakat selesaikan apabila timbul masalah-masalah dalam rumah tangga. Tak boleh buat dia benci, dia tak kecek, masih, tak tahu kata nak buih apa dia. Kadang-kadang isteri ni kau tengok pada suami. Pada suami tu, jadi tahu kata apa suami nak muih apa dia, tak boleh. Tak boleh buat lagu tu. Jadi tahu tergapo dia tu, benci pada isteri tu, tak boleh. Tu tak boleh nak ada sifat benci pada isteri tu, tak boleh juga. Mari pula tambah lagi suka memukulkan isteri. Lo ni jari nak ada mudah-mudahan ni nah. Suka apa dia? Suka apa-apa tak kena sikit tu suka godeh, suka buat lah, suka katok dia. Ni tak boleh lalik selain dia lari pasal-pasal ni. Memukulkan isteri, godeh isteri, ikutlah. Jangan we cedera isteri kita, jangan we jadi ada menjelekkan isteri kita tu, tak boleh. Ada apa-apa tu dalam Islam ni, dia kena bincang, kena kecek, kena menyelesaikan masalah apa-apa saja yang ada dalam rumah tangga kita ini. Dia bahasa dia dalam suami isteri ni, dia banyak kena timbul muskilah-muskilah dalam rumah tangga dia banyak. Kita kena sabar, dan kita kena sabar sama-sama kita menghadapi muskilah yang Tuhan cuba beri kepada kita. Insya-Allah. Yang mari pula tambah lagi suka menyakiti. Tak boleh juga sini. Suka we isteri tu sakit hati, semua suka we jadi isteri kita tu duduk lain susah, duduk mikir kita teriak, duduk suka buat dia sakit hati. Tak kena sikit pun hamure. Itu sikit pun hamure. Jadi dia tak boleh buat lagu, tak boleh we isteri kita tu sakit hati, tak boleh juga, tak boleh. Tak boleh. Walau kata isteri tu wajib dia taat kepada suami, ya hukum dia tu kena turut. Suami isteri ni adalah taat kepada suami, tak taat tu berdosa. Tapi balik suami pun pasti juga kena jaga juga hak-hak isteri kita. Jangan dia sakit hati, kerana dia lah isteri kita lah yang duk jaga dalam rumah kita, duk jaga perak anak kita, yang buat masak makan kita boleh makan, duk basuhkan baju kita, semua ni adalah isteri kita. Banyak ke lagu tu. Maka tak boleh kita nak menyakitkan hati isteri, tak boleh. Mari pula tu suka. Ni ada juga kalau yang pasal suka menyebarkan rahsia. Suka royak rahsia yang pelik-pelik dalam rumah tangga. Dia tak boleh lah. Ya benar rahsia dalam rumah tangga kita yang duk boleh pecah gitu. Ya orang dalam rumah yang duk royak. Orang dalam rumah yang duk tubik royak tu, orang boleh tahu dengan orang dalam rumah lah tubik royak. Kalau itu di sini kita kena tudung. Kena tudung, jangan suka hidup royak ke orang. Rahsia dalam rumah tangga kita. Tak boleh tu. Mari pula maknanya dia lari sini pula tu masa isteri kita haid tu tak boleh lah kita nak gaul kerana masa tu isteri kita tu haid tu, dia tak boleh haram, tak boleh kita nak duk nak gaul lebih pada hak dia tu, tak boleh juga. Dia ada bisik bagi dia tu ada, tapi kalau lebih pada hak tu tak boleh juga. Mari pula suka buruk sangka, suka sok jahat kepada isteri. Apa-apa pun tengok isteri tu sekor benda jahat. Tanya dak, kecek dak, tapi suka sekor sok tak molek pada isteri. Tengok isteri tu sok dah. Misalnya kata bini pergi kedai, sok dah kata bini kita tu gimana. Pergi duk apa tu benda tak molek dah, tu tak boleh. Sok benda-benda tak molek tu tak boleh. Ada apa panggil kecek, selesaikan masalah. Tu boleh juga. Mari pula, kalau mari pula ni sip bagi orang lelaki yang boleh nak bini lebih daripada seorang. Kerana ni hak Tuhan beri kepada lelaki, tapi dia nak isteri nak lebih daripada satu tu boleh, tapi dia kena tu mengikutlah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam. Dia nak bini 2-3 tu boleh lagi, tapi dia tu kena ada sifat adil, sifat adil di antara isteri-isteri dia tadi. Mari pula enggan membantu ni nisa ni. Kita tengok hari ni tu banyaklah suami-suami tu tak suka mana tolong isteri buat kerja di rumah. Padahal kita tahu berlaku masa Rasulullah, ajaran Rasulullah beri pada kita tu banyak sekali bina dalam rumah tangga, tolong isteri buat kerja dalam rumah. Rasulullah pernah buat, semua tu Rasulullah buat berlaku. Tapi siapa di kita hari ni kita royak boleh Rasulullah buat gini-gini, siapa kita tu
tak buat. Di sini tu kita kena tolonglah. Kerana isteri kita ni dia duduk rumah, bala kita tengok kata dia duduk rumah, tak ada pergi ke mana. Kita pergi kerja luar rumah, kita rasa kata kita letih. Pergi tengok isteri kita duduk rumah tu rasa kata tak ada letih, duduk rumah buat apa. Tapi sehari-hari kadang-kadang isteri kita duduk rumah tu nak letak belakang tak boleh. Penuh dalam rumah tu kerja je semua. Anak lagi, hantar anak sekolah lagi, pergi ambil anak sekolah lagi, klik mainkan baju lagi, buat dapur lagi, dengan pakaian, dengan bersih rumah, semua tu tanggungjawab isteri duduk buat di rumah. Kalau kita ada masa luar deh, kita pakai kat tolonglah. Tolonglah isteri kita tu buat. Tak apa deh, tak jatuh jiwa kita sebagai seorang suami ni. Hak tu kau lebih molek lagi. Kau molek lagi. Tambah kasih sayang di antara kita dengan isteri kita. Ikatan kita tu sama, tambah lagi. Dia. Mari yang akhir sekalinya, hok ni dia besar sikit akhir dia murid ni tidak mengajarkan ilmu agama kepada isteri. Hok ni tanggungjawab pada si suami, kena mengaji, kena wirti, boleh ajar isteri kita dan boleh ajar anak-anak kita. Mana dia? Ajaran-ajaran agama Allah. Kena wirti situ. Kalau suami tak ajar, kalau suami tak erti, itu dia payah sikit lah. Kita nak betul ajar bini kita, kalau kita tak erti agama, susah di situ deh. Hak duk jadi tempat selera, hak duk jadi pecah belah dalam rumah tangga, duk jadi anak selera tabak di sinilah. Karena kita tak wi pengetahuan, tak wi ilmu pengetahuan kepada isteri kita, kita tak ajar pada isteri kita cara hukum agama Allah, dan kepada anak kita pun tak ada wi juga. Tak ada ajar juga anak kita, sampai anak kita tak erti. Ada satu orang lah. Seorang perempuan ada anak tino dia ni jadi degil. Anak buat ke mana dia kata. Duk mikir nak buat ke mana anak dia. Dia pergi jumpalah seorang ustazah lah. Dia kata tolong doa Ustazah tolong doa wi anak dia ni dengar kata-kata dia, wi anak jadi molek. Anak dia ni teruk doa ni, kerah doa ni. Anak dia saat ni. Maka jawab ustazah tu kata, cubalah. Cuba kita ni kecek dengan anak molek ya tu. Besok dok seorang ibu meminta maaf kepada anak. Besok dok itu jadi seorang ibu, seorang ayah ni besok dok. Kecek dengan anak tu baik mari minta maaf kepada anak besok dok. Satu hari maka ibu tu deh, dia mikir saat ni, dia pun buat tulis dalam soalan ni pakai tulis belakang dah deh. Lagi hantar kepada anak, oyak kata kan, ibu maaf ibu minta maaf banyak-banyak atas kesalahan ibu yang mana tak sempat nak didik anak, nak mengajarkan ajaran-ajaran kepada anak. Agam ini salah ibu. Balik anak pula jawab mari pula. Anak jawab terang, ya memang ini adalah salah ibu. Karena ibu tak mendidikkan dia pasal kecil-kecil lagi dah tak ada ajar dia. Mari besar nak ajar dia tu payah sikit. Salah ibu yang tak mendidikkan dia masalah tu. Di situ deh. Maka di sini dia katakan, kata anak jawab lagu dia kata insya-Allah dia akan tunai apa yang ibu dia nak. Akan jadi seorang anak yang baik insya-Allah pada hari itu. Ni sebab apa dia? Sebab ibu tu rendah diri juga. Rendah diri kepada anak demi nak anak tu jadi seorang yang baik. Ya kita kadang-kadang kita nak didik anak ni dengan kasar, dia payah nak berjaya. Buat dengan kasar. Kita pelik juga deh. Kadang-kadang kita dengan orang ni kita boleh kecek manis. Dengan anak orang kita kecek manis boleh, tapi dengan anak sendiri jadi kita tengok anak jadi nak murah belah-belah di muka tarik dah. Tarik masa dah dengan anak kita. Lepas anak kita masuk dekat dengan kita lagu mana. Kalau gitu kita kena lembut. Kena lemah lembut dengan anak kita. Kena perapat dengan anak kita. Kena masuk baik dengan anak kita. Kecek waktu dia mudah reti lagi daripada kita kecek kasar dengan dia tadi. Inilah sedikit banyak yang saya cari untuk ibu-ibu sekalian. Si suami kalau yang mana kita wasuk kata yang kita tak ada boleh buat lagi, cubalah kita buat demi kita nak membinakan rumah tangga kita bahagia, selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Masa pun agak dah sampainya Kak Long tu duk tunggu dah. Jika salah silap saya ucapkan pada petani harap maaf lah. Saya ni lama-lama sekali saya mari. Kalau ada masa saya mari insya-Allah, oleh kerana adalah kerja-kerja yang tertentu yang saya kena selesaikan dan
Dan insya-Allah minggu hadapan ni kita boleh berjumpa lagi dan saya akan sama-sama berkongsi dengan kaum ibu-ibu sekalian untuk kita membinakan umat Islam yang bahagia, untuk kita nak menujukan jalan Allah, insya-Allah berjaya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.ท่านกำลังฟัง FM เสียงดารุณศาสตร์